Hi everyone, my name is Teacher Akma from Autism Gym Center, and in this video I'm going to explain about play occupation for middle childhood, which is 6 until 10 years old. So let's go to the next slide to go further. Play occupation ataupun kita terjemahkan dia secara langsung, play adalah bermain dan occupation adalah pekerjaan. Jadi di sini bolehlah kita maklum atau ambilkan ia sebagai pekerjaan untuk kanak-kanak adalah dengan cara bermain. Jadi dengan cara bermain, mereka dapat develop physical coordination. Macam mana? Sebagai contoh, mereka bermain berkejar-kejar dengan kawan-kawan, iaitu diorang berlari-lari. Jadi dengan berlari, diorang kena coordinate diorang punya penglihatan menggunakan mata dan juga setiap langkah menggunakan kaki, iaitu a big movement by gross motor. Diorang kena coordinate with each other, with eyes and the feet or the hand that move. So as diorang main dan main, benda ni akan develop. Secondly is emotional maturity. As diorang bermain, semestinya ada kalah menang sesuatu permainan lah. Jadi macam mana kanak-kanak ini dapat menerima kemenangan ataupun kekalahan mereka. Perkara ini akan membantu banyak untuk diorang punya emotional regulation ataupun emotional maturity. Adakah mereka akan rasa marah dengan semua orang ataupun mereka akan rasa gembira untuk kawan yang menang ataupun mereka akan berasa boleh menerima kekalahan tersebut. And then next is a social skill to interact with other children. So as they play, during this age, which is 6 to 10 years old, sepatutnya mereka sudah mula untuk bermain dengan kanak-kanak yang lain. Jadi social skills akan improve daripada situ. Tambahan pula dengan bermain, it can promote self-confidence in trying new experience and explore environment. So as they trying new experience, they get new knowledge. So by having a new knowledge, it can boost their self-confidence as maybe they can teach others or others might be impressed of what is the new thing that they've been doing. So benda ni dapat membantu diorang punya keyakinan diri dengan bermain. And now kita proceed dengan development of play occupation for middle childhood, which is 6 until 10 years old. Jadi the first one is they start to play games with rule. So saya ambil contoh masa kita kecil-kecil dulu, we play police and thief. So daripada situ kita akan require on how to abstract thinking lah. So like complex punya thinking. We need to like decide who's the police, who's gonna be the thief, and they have rules to play this game. Dia kena police yang tangkap the thief, not thief tangkap the police, right? And then what happened after the proses tangkapan tu. And how they are going to solve the problem, which is during this play lah. Okay, and then nextly is craft and hobbies. So semasa kanak-kanak yang berumur 6 hingga 10 tahun ini, diorang mula ada minat untuk build something that is a little bit complex because they have the idea. But in the meantime, they still need assistance from adults. So contoh dulu kita ada task kena buat envelope ke, creative envelope. So kita dah nampak dah the child have the idea on how they want to make their envelope to be like what, right? So biasa diorang akan minta assistant parent untuk macam tolong belikan the colour, the paper, on helping to potong the paper. And nextly is organized sport. So organized sports contoh seperti apa? Seperti can be football, can be rugby, can be badminton. Sebab kanak-kanak semasa dalam range umur middle childhood ni,
diorang sudah mula faham konsep untuk to be more cooperative, and they start to have the competitive feelings to win. But please take a note on children yang berumur 6 hingga 7 tahun, biasanya diorang lebih fokus untuk winning daripada fikir about the sports. Sebab diorang belum lagi aware tentang permainan tersebut lah. So maybe diorang akan tak properly follow the rules. But then when they start to berumur 8 sehingga 10 tahun, diorang akan mula fully aware tentang peraturan-peraturan pertandingan ni. Jadi diorang akan betul-betul ikutlah the organised sports. And then lastly is social play. Social play ni tak semestinya diorang kena beramai-ramai, berkeluar, berparti whatsoever, no. Asalkan ada talking or call interaction, ataupun they can communicate well with their peers. So itu pun kita sudah kira sebagai social play. And kanak-kanak yang berumur dalam Malaysia ni juga, diorang sudah mula ada peers play preference, as diorang ada kawan-kawan yang mungkin mempunyai minat yang sama. Jadi diorang akan mula ada kawan rapat lah. Mungkin ada yang di sekolah sahaja ataupun ada yang sehingga dibawa ke rumah. Kita akan teruskan the video with performance skills. Kita ada 4. Fine motor ataupun manipulation, gross motor ataupun kita panggil sebagai mobility, cognitive skill dan juga social skills. Jadi untuk fine motor, dia merangkumi anggota yang kita panggil motor halus. Jadi dia akan berada di bahagian pergelangan tangan, wrist and above, which is including the palm and the fingers. Jadi benda-benda yang melibatkan bahagian motor halus ni kita panggil sebagai fine motor. Jadi kadang-kadang yang berumur dalam middle childhood ni sepatutnya sudah mempunyai the ability to handle and manipulate barang-barangan dengan diorang punya fine motor. Contoh, diorang boleh mula untuk buka pintu sendiri, pusingkan twist the doorknob, ataupun diorang boleh buka botol air sendiri, diorang twist the water bottle cap, or play menggunting ataupun stir pepper, semua dengan sendiri. Jadi bilateral coordination ini diorang guna dua belah tangan lah. Sepatutnya diorang sudah mula mahir untuk menggunakan dua belah tangan diorang untuk fine motor. So sebagai contoh, saya bagi contoh colouring, iaitu mewarna. So sepatutnya mereka sudah boleh mewarna dengan sendiri walaupun lukisan itu mempunyai outline yang halus. This is because diorang supposedly diorang sudah mula ada precise untuk iaitu ketepatan lah. Diorang sudah boleh mula menggunakan fine motor dengan tepat. Jadi diorang menggunakan tangan satu untuk mewarna dan tangan sebelah lagi mungkin untuk menahan kertas ataupun memanipulate kertas. Itu sendiri tu pusingkan the kertas and all. So secondly is gross motor or called as mobility. Jadi ia merangkumi anggota tubuh yang lebih besar, contohnya lengan dan juga kaki lah. So sepatutnya mereka sudah mula mempunyai balance, kekuatan, coordination yang kuat dan juga reaction time yang agak bagus. Dan benda ni kita boleh nampak bila diorang mula bermain organised sport. And supposedly semasa dalam umur ini diorang sudah mula pandai bermain organised sport dengan lebih banyak lagi. So contoh mungkin kita tengok riding bicycle is a very simple stuff to do.
Tapi benda ni sebenarnya tidaklah begitu mudah sebab dia merangkumi balancing. You have to be balanced so that you can duduk dekat atas basikal tu without kaki jejak dekat atas tanah and keep on cycle the bicycle lah. So your hand and your leg coordination with eyes too included to see the road so that you can jalan straight dan tak langgar apa-apa. Next, saya akan sambung dengan skills, cognitive skills. Untuk contoh kali ni, saya suka, I would love to tell a story about my brother. He's 8 years old. Dia seorang pengawas di sekolah. So, bila pagi-pagi dia sangat suka untuk pergi awal. Sebab dia cakap, nanti dia dah pengawas kan. So, dia cakap nanti kalau dia pergi lambat, buruklah dia punya image. Nanti cikgu-cikgu semua macam tegur. So dekat sini kita dah nampak dia dah mula organize task as dia dah prepare barang dia tu awal-awal dan juga dia dah pandai estimate time. And dia pandai juga untuk bagi abstract reasoning as he said that by being late dia akan kena marah. Dia dah fikir lagi. Even benda tu belum jadi. And saya dah boleh mula nampak masa dia dah masuk umur 8 tahun ni, dia dah mula pandai untuk bagi instruction dekat dia punya younger sibling untuk macam jangan bising nanti mama marah macam tu. And saya juga perasan bila dia balik rumah banyak cerita yang dia bagi tahu pada sibling yang kita kat rumah, which is me and sometimes my parents juga. And the story is very detailed, so it's gonna take like some time untuk dengar dia punya story, but I have fun. And next is I will go to the social skills. Jadi kanak-kanak yang berumur 6 hingga 10 tahun ini, dia akan mula untuk pandai bagi kerjasama, tak kisahlah kepada individu di atas maupun orang punya peer. And they will try to please others too, as the example that I mentioned before. Adik saya cakap dengan adik yang lagi bawah tu, jangan bising, nanti mama marah. As he tried to pleasure, untuk jagalah emosi orang lain. And they will start to have a best friend and a few more friends that will form a clique. Bila terdapat beberapa tempat untuk kanak-kanak ini boleh bermain, which we call as play environment, there's a few. The first and the top one is of course school, sebab children memang biasanya spend most of their time in the day dekat sekolah. Jadi dekat sekolah pun diorang biasanya akan provide to improve kanak-kanak punya abstract thinking and biasanya fine motor lah, as they have more table tasks to do, which is writing and so much more. And biasanya dekat school pun dia ada juga playground, so benda ni akan help kanak-kanak punya gross motor as they play with the slide or they climb the spider punya sangkar tu. And there's a few places which kanak-kanak start to get interact with other peers. Contohnya dekat kawasan perumahan diorang, ataupun bila start dah ada kawan dekat kawasan perumahan, jadi pergi ke tempat yang berlainan pun mereka berkemungkinan besar akan pergi bersama-sama rakan yang diorang kenal. Or even dekat tempat baru, kalau diorang jumpa kanak-kanak yang seakan-akan sebaya mereka akan mula untuk interact dan menjadi kawan. Dan mereka juga mungkin boleh bawa kawan-kawan diorang ataupun parent boleh bawa anak-anak pergi ke woods. Woods ni apa? Basically it's a nature place. Sebagai contoh mungkin boleh bermain di waterfall, camping there, or even go hiking but with a safety punya
rude lah and stuff. And the most important thing is by they going outside, they can also increase their sensory input as they mula untuk melihat benda-benda baharu ataupun mereka mula merasa tekstur-tekstur baharu, apakah rasa tanah, rasa air, rasa pokok-pokok. Jadi perkara-perkara ini juga amat penting untuk diorang punya play occupation. Jadi parent, ingatlah, kanak-kanak anda yang berumur di antara 6 sehingga 10 tahun sebenarnya mereka mempunyai kemampuan untuk banyak-banyak benda. Dan pada umur ini, seeloknya ibu bapa mula bagi, kononnya kita kata sebagai pekerjaan ataupun bagi diorang chores, so that diorang mula ada rasa self-confidence within themselves because they know they can do it. And I hope this video helps for those parents or even siblings to know apa yang mereka sepatutnya boleh bantu untuk kanak-kanak ataupun adik-beradik mereka yang berumur 8 sehingga 10 tahun iaitu middle childhood. And thank you for your time to see this video.